Hai, Assalamualaikum. Selamat petang ya. Kepada semua yang menonton malam ni. Okey, malam ni special sebab bersama saya adalah ini teman baik saya. Okey. So, ianya belum bernyawa lagi. So inilah bentuk badan manusia. Dan dalam ni adalah organ dalaman lah ya. Organ dalaman kita punya badan yang normal, ada paru-paru, ada jantung kat dalam ya. Lepas tu ada perut, pankreas, hati, usus dan juga ni kepala lah. Ni otak. Otak pun ada, tengok mata dia tu. So, kenapa saya ada benda ni? Sebab tajuk untuk hari ni berkaitan dengan paru-paru. Berkaitan dengan paru-paru dan jantung. Okey. Iaitu lelah. Okey, lelah. Saya keluarkan nota dahulu. Sebab apa? Takut topik yang kita bagi tahu ni tersasar daripada topik yang sebenar. Depan saya ni ada ubat. Ubat lelah untuk pam. And then yang ini steroid punya. Yang ini lawas kencing, buang air. Yang ini untuk lelah juga, makan punya. Ini antara pilihan yang ada dan saya akan kongsikan dengan anda semua. Apa beza ubat-ubat ni dan apa kaitan dengan lelah. Okey. So sebelum tu saya nak susun barang dulu. Jom kita nak susun barang ubat lelah yang ada di Farmasi Marmin. Ini. Okey, so kita kena make sure ubat-ubatan disimpan dengan cara yang betul lah ya. Kita simpan dengan cara yang betul dan pastikan ubat yang dijual tidak tamat tempoh. So macam ni, Astali Inhaler, expiry date dia adalah 8/2022. EXP ni adalah expiry date. Okey, Biomol, Ventolin dan pelbagai lagi. Okey, so jom kita terus saja ke topik untuk petang ni. Alright. Kita ambil masa dulu. Okey, lelah atau semput. Okey, lelah atau semput ni kita kena tahu apa punca dia. Okey, apa punca lelah tu. Okey, so kita tengok kat sini. Kita kena tahu fungsi kenapa kita bernafas. First, kita bernafas melalui hidung atau mulut dan paru-paru ni lah yang akan sedut, akan convert oksigen tu jadi ke dalam darah kita dan dia jadi badan kita akan cukup oksigennya. Now, lelah atau semput disebabkan oleh kita nak oksigen lebih daripada yang biasa. Daripada yang biasa. So, bila lelah, dua organ yang biasanya akan memainkan peranan penting iaitu paru-paru. Ini paru-paru kita kat dalam. Kena buka lah. Paru-paru dan juga jantung. Sebab tu bila anda lelah, bila kita lelah, jangan kita ingat kita ada masalah paru-paru sahaja. Tidak semestinya. Ada orang lelah disebabkan oleh jantung. Sebab jantung perlukan oksigen lebih. Ataupun dia semput sebab alergik pun ada juga. Jadi bila kita semput atau lelah, pastikan anda dapatkan dulu diagnosis yang tepat daripada doktor anda. Okey. So, ada yang semput sebab air lebih dalam badan. Okey, ada air lebih dalam badan. So, kena tahu dulu punca apa semput tu. Barulah rawatan kita tu lebih tepat. Okey. So, sekejap saya perlahankan dulu. Saya perlahankan dulu sound supaya kurang sikit gangguan kita. Jadi, macam tadi, kalau katakan semput kita tu disebabkan oleh paru-paru yang ada masalah, berkemungkinan doktor akan diagnose anda sebagai lelah. Lelah sebab paru-paru ataupun saluran daripada hidung pergi ke paru-paru, maknanya ada tak cukup oksigen. Jadi doktor akan diagnosekan lelah ataupun semput. Dan dia akan bagi ubat-ubat untuk bagi paru-paru kita tu cukup bekalan oksigen seperti inhaler. Inhaler ni untuk pump lah. Tak boleh buka. Yang ni pun tak boleh buka juga. Macam ni yang pakcik-pakcik biasa pakai kan, pump inhaler. Inhaler kita panggil dia. So macam ni contoh dia. So
kalau katakan lelah, semput yang disebabkan oleh lelah ataupun paru-paru, ubat inilah yang jadi pilihan. Tetapi apa-apa pun, anda kena jumpa doktor anda dahulu untuk dapatkan diagnosis yang terbaik. Lepas tu barulah anda boleh dapatkan ubat di farmasi. Ada juga yang doktor ataupun kita bagi ubat makan juga, sebab orang tu tak boleh nak pam. So kita bagi ubat makan, antaranya Asmin yang ada salbutamol, ataupun yang kuat sikit steroid punya. Okey. Rawatan paru-paru dia akan berkait, rawatan semput bukan paru-paru, rawatan semput akan berkait dengan punca apa. Kalau punca disebabkan oleh paru-paru, kita akan bagi ubat-ubat yang berkaitan dengan paru-paru, berkaitan dengan saluran pernafasan. Kalau ianya disebabkan oleh jantung, sebagai contoh air lebih, dipam dia air banyak dalam badan kita, jadi air itu tersumbat, air lebih sampai ke paru-paru, sampai ke apa semua tu. So doktor akan bekalkan anda ubat untuk buang air, maknanya bagi kencing banyak. So dia tak boleh pakai ubat ni. So semput yang orang tu hadapi tak boleh pakai inhaler apa semua ni, sebab dia bukan makanan paru-paru. Dia lebih kepada ubat untuk buang air kecil, jadi dia akan kencing kerap. So sebab tu saya kata, bila lelah atau semput, rawatan pertama adalah kena tengok punca dia sebab apa. Kalau punca dia biasa-biasa kan, disebabkan oleh alergik sebagai contoh. Ada kes satu lagi, jadi saya kata jantung kan, lepas tu paru-paru. Ada satu kes lagi, semput kita tu disebabkan oleh badan dia akan cuba semput lah, sebab dia nak cover, sebab dia punya paru-paru tu dah start alahan. Jadi dia kecut dekat saluran pernafasan dan paru-paru dia sendiri tu. Jadi dia perlukan bantuan ubat untuk bagi saluran pernafasan dia tu membesar semula dan oksigen boleh masuk semula ke dalam paru-paru dan ke dalam badan lah. So itu semput kita panggil alergik. Jadi kalau katakan alergik, confirm doktor akan bagi ubat alergik. Kita tak akan bagi ubat-ubat yang macam untuk pam apa semua, kita bagilah untuk sementara, tapi dia bukan ada masalah paru-paru, dia ada masalah alergik. Seterusnya adalah orang berat badan yang berlebihan. Okey. Ni zoom kat sini semula. Ni badan yang normal kan, kurus je kan. Kalau orang tu badan besar, dia lebih sikit dekat sini, kiri kanan dia besar, tapi dekat badan dia, jantung dan paru-paru dia, berkemungkinan saiz dia sama saja, sebab yang besar tu adalah lemak dia. So tulang dia pun mungkin sama saiz, tetapi isi dia besar. Bila isi dia besar, dia punya keperluan untuk sedut nafas tu berbanan sikit. Dia kena tarik nafas dengan dalam. Orang biasa sedut sikit je, tapi orang yang berat badan besar sangat, bukan besar macam biasa-biasa 80 kilo, 70 lebih tu, taklah. Yang ni besar sampai 200 kilo, 150 kilo. So dia punya sedutan nafas tu dia kena tarik banyak baru lepas. Tapi kadang-kadang dia ni dah tak boleh tarik nafas, dia tarik sampai sikit je, sampai berbunyi nafas dia tu. Berjalan sikit pun dah semput, okey. So orang yang berat badan berlebihan pun akan ada masalah lelah ataupun semput, tak cukup nafas untuk bernafas. Jadi dia paksa tarik banyak. Okey, ada satu lagi kes yang disebab semput atau lelah dia tu disebabkan oleh panik, kita stres. Kita semua rasanya mesti pernah menerima berita-berita terkejut, ataupun kita marah. Kita ada marah tiba-tiba. Bila time kita marah tiba-tiba tu, kita macam semput lah. Siapa buat ni? Ataupun kita terkejut, kita rasa rimas. Itulah kita panggil panik. Panik lah, mana bahasa Melayu panik atau panik, ejaan betul-betul panik kan. Maknanya bila kita panik, kita akan terkejut. Bila kita terkejut dan jantung kita dia perlukan oksigen lebih, di situ pun kita semput juga. Jadi bila anda pergi rawatan di hospital atau klinik, dia akan bagilah nebulizer dan oksigen dan sebagainya. So kalau kes semput lelah macam tu, kita tak banyak kita boleh bantu dekat farmasi. Anda kena terus ke klinik, ke hospital untuk sedut gas, sedut nebulizer. Sebab di farmasi kita jual ubat je. Okay? Dan kita bagi khidmat consultation jugalah. So lelah, kita kena tahu apa yang menyebabkan kita lelah.
barulah rawatan yang kita cadangkan lebih tepat. Ada orang dia masalah paru-paru tahu. Paru-paru dia rosak disebabkan oleh banyak faktor lah, merokok sebagai contoh, jangkitan kuman. Jadi paru-paru dia dah rosak. Bila dah rosak, agak susah untuk dibaiki semula. Sebab paru-paru ni dia macam span. Span kan? Span yang kita basuh pinggan mangkuk semua tu atau basuh kereta. Bila dia dah rosak span tu, susah untuk span tu kembali normal. Itu perumpamaan lah span tu. So, contoh saya buka. Ni paru-paru lah. Apa dia punya ni? Kita cabut lah. Kita buka dalam dia. Okey, kita buka dalam dia. Nampak ni. Dia ada organ-organ dalaman kat sini. Saya beli ni untuk tujuan pembelajaran supaya kita lebih nampak paru-paru kita kat mana, jantung kita kat mana. Ni jantung, ni paru-paru kan. So kita boleh pasang kat sini dan lekatkan semula. Tengok dah susah nak pasang semula dah. Okey, so yang pentingnya ni badan kita ada saluran pernafasan and then dibahagikan kepada dua kat sini, jantung dan paru-paru. So masalah paru-paru kat sini, masalah jantung kat sini. Sebab tu jantung adalah yang center lah, dikawal oleh otak kita. Yang paling berharga adalah otak kita. Sebab otak kita yang mengawal keseluruhan fungsi yang ada dekat badan kita. Sebab tu kalau orang tu kena stroke ataupun kecederaan kepada otak, dia agak bahayalah. So jaga betul-betul otak kita, hopefully tidak tercedera lah. Sebab kalau tempat lain cedera, kita boleh repair lagi. Kalau luka, semalam saya live pasal luka kan, katakan luka kat sini, zap luka ni kulit je, kulit dia akan baik sendiri. Kita letak ubat apa semua, dia tumbuh balik. Kalau paru-paru, mungkinlah paru-paru ni besar, rosak sikit dia boleh bernafas lagi. Jantung kalau katakan rosak, besar sikit, kalau tersumbat jantung semua tu, bahayalah sikit ya. So otak pun sama juga, kita buka otak sikit ni. Otak ni pun boleh buka juga ni. Tengok ni. Macam-macam sekarang ni ada. Nampak. So dia ada tengkorak lah, tengkorak, and then dia ada otak dalam dia ni. So dalam ni otak ni ada macam-macam lah fungsi. Okay. So apa nama tu, setiap penyakit insya-Allah ada rawatannya. Cuma kita kena ikhtiar dulu lah, jangan terus mengalah lah ya. Kalau dah macam-macam ikhtiar, okey lah kita nak mengalah ataupun kita nak cari alternatif lain. So 7.15, okey. Alhamdulillah malam-malam kita berkongsi dengan rakan-rakan Facebook kita. Saya harapkan ianya bermanfaat. Mungkin hari ini boleh bermanfaat lagi. Mungkin after setahun barulah video-video yang kita kongsikan, saya kongsikan, Cik Bariah kongsikan, yang lain-lain kongsikan memberi manfaat. Yang penting kita ikhtiar. Saya ada baca juga, nak berjaya ni kena usaha. So kita usaha dulu. Berjaya atau tidak, itu di luar kawalan kita. Yang penting kita usaha. Kita usaha untuk lebih baik, kesihatan kita lebih baik. Ataupun kalau kita berniaga, kita bisnes sebagai contoh, kami buka farmasi Mamin. Hopefully orang-orang ataupun rakan-rakan atau kawan-kawan sekitar farmasi datang support kita. Bukan senang ya. Perniagaan sekarang dengan COVID banyak pematuhan yang kita kena follow ya, dan apa-apa pun itulah cabaran perniagaan masa kini. Dan kami memilih untuk berada bersama anda di dalam talian. Hopefully ianya bermanfaat lah perkongsian kita. So kalau anda ada apa-apa pertanyaan, persoalan, cadangan, PM je kita. Okay, PM saja kita dan kita akan cuba selesaikan, dan insya-Allah kita akan terus tambah baik. So apa lagi pasal lelah ni? Hopefully jelas ya pasal semput atau lelah. Anda kena tahu dulu apa penyakit anda, dan lepas tu anda boleh dapatkan ubat di farmasi Mamin ataupun farmasi yang berdekatan dengan anda. Okay, kalau susah nak pergi ke farmasi, PM je kita. Kita insya-Allah kita boleh postkan mana-mana ubat yang sesuai. Yang mana yang tak boleh post, tak boleh lah. So yang penting dapatkan dulu diagnosis yang tepat daripada doktor anda. Sebab diagnosis yang tak tepat, dia jadi rawatan yang kurang tepat.
So kami juga ada Shopee, shopee.com.my/Pharmacy Mamin. Di situ pun ada barangan-barangan yang kami jual secara talian. Dan WhatsApp kami pun boleh juga. Hopefully kawan-kawan ataupun yang menonton video ini terus support Pharmacy Mamin. Okay? So insyaAllah kita jumpa esok pula. Tajuk saya tak pasti lagi. Nanti saya akan tengok balik apa yang tajuk sesuai. Untuk hari ini adalah semput atau lelah. Hopefully kita semua sihat walafiat. Sihat dan boleh memberikan khidmatan atau boleh beri manfaat kepada ramai lagi orang yang memerlukan khidmat kita. Okay, so selamat menunaikan solat maghrib. Hopefully hari ini hari yang terbaik untuk anda semua dan hari esok lebih baik pada hari ini. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.